Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi bertemu dalam Heart Chat Saving Life Series. Dan kali ini adalah minggu keempat untuk kita bercerita tentang jantung. Dan pada minggu ini secara khususnya saya akan bawakan kepada anda selama 30 minit tentang sakit jantung dan juga apa yang akan ditawarkan oleh Institut Jantung Negara khususnya di Heart Attack Center. Bersama saya hari ini untuk mengupas tentang perkara ini adalah Dr. Farina Muhammad Saleh, iaitu pakar perubatan kecemasan Institut Jantung Negara. Dan kalau anda ada sebarang pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun sebarang kemusykilan, anda boleh saja letakkan komen anda ataupun soalan anda di ruangan komen Facebook nanti. InsyaAllah saya akan baca dan tanyakan terus kepada Dr. Farina untuk menjawab segala kemusykilan anda. Dan hari ini kita akan membincangkan secara spesifik apa itu sakit jantung, apa itu serangan jantung, macam mana kita boleh kurangkan risiko seseorang itu jika terkena serangan jantung, risiko dia mati ke, risiko dia bertambah teruk, macam mana kita nak kurangkan itu, Dr. Farina akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi Dr. Farina, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Hari itu kita dah bincang tentang topik ini, saya dah faham. Cuma kita nak fahamkan kepada penonton yang menonton kita sekarang ini apa yang ditawarkan Institut Jantung Negara, dan khususnya kita bukalah dahulu dengan apa itu yang dikatakan sebagai sakit jantung dan juga statistik yang doktor boleh kongsikan tentang serangan jantung di Malaysia. Okey. Selamat pagi semua. Okey. So hari ini topik kita Heart Attack Center ya. Dan untuk pembuka bicara kita nak cerita sedikit pasal sakit jantung. So di Malaysia ni sakit jantung ni merupakan satu penyakit yang sangat orang kata common lah ya. Dan satu penyakit yang selalulah top 5 lah, top 5 ataupun top 3 di Malaysia ni yang menjadi sebab kematian utama di Malaysia. So kalau kita tengok kepada statistik tu, so ini statistik pada tahun 2018, okey, 5 penyebab kematian utama di Malaysia, dan of course nombor satunya ialah penyakit jantung atau serangan jantung ya, dengan kadar 15.6% kalau kita nak compare dengan penyakit lain seperti penyakit paru-paru, penyakit stroke, aksiden dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita tengok selama the last 10 tahun top dia penyakit jantung juga. Masih lagi penyakit jantung. Setiap tahun ya. So dia konsisten. Telah menjadi satu macam norma di Malaysia ni. Okey. Dan antara statistik yang merisaukan ialah dia ni menyerang rakyat yang semakin muda. So kalau di negara barat mungkin umur 60 tahun baru kita tengok dia berpenyakit jantung. Tetapi di Malaysia ni makin lama kita tengok makin muda. Masa saya mungkin start kerja dulu umur 40-an ni macam jarang-jarang. Kalau umur 30-an ni kita terkejut tengok dia sakit jantung. Tetapi buat masa ni 30-an, 40-an, 20-an pun ada juga. Maksudnya trend itu berubah Trend itu berubah. semakin tahun. Adakah itu disebabkan oleh gaya hidup ataupun genetik? Saya rasa di Malaysia ni kalau kita tengok tak lama dahulu kan ada keluar satu statistik tentang obesiti di Malaysia. Dan Malaysia ni paling orang kata negara yang agak obes di kawasan Asia Tenggara ni. So I think kebanyakannya is lifestyle lah. Lifestyle itu termasuk dengan kita aktif ataupun tidak, exercise ataupun tidak, gaya pemakanan. Betul. Tapi kalau saya juga difahamkan penyakit jantung ini boleh datang daripada genetik. Jadi jika seseorang itu terkena penyakit jantung ini disebabkan oleh genetik, ada kemungkinan ia boleh sembuh ataupun memang dia akan membawa sakit itu selama-lamanya. Okey, satu soalan yang menarik So actually genetik ni kita terima daripada mak ayah, keturunan lah kita ya. Kalau kita terima genetik ni actually tak boleh nak ubah kan, unless saya tak tahulah dalam masa jangka hadapan mungkin ada research ke yang boleh mengubah genetik, tapi buat masa ni genetik kita tak boleh ubah lah. Jadi kalau kita ada risiko disebabkan keturunan tetap ada, tetapi bukan saja penyakit jantung tetapi faktor-faktor risiko yang orang kata menolong ke arah penyakit jantung ni seperti maksudnya, darah tinggi semua tu ya. Simptom itu akan wujud tapi tak tahu bila ataupun bagaimana? Okey, so saya rasa itulah kalau kita bergenetik lah ya untuk penyakit jantung ni, maknanya lebih penting untuk kita mengubah lifestyle kita. Okey, kalau kita ayah kita umur 40 tahun dah ada penyakit jantung, maka kita ke arah umur tu kita dah kena get ready dah. Kita kena selidik sama ada kita ada risiko penyakit jantung. Kita check lah sama ada kita ada darah tinggi, kencing manis, mungkin kita pergi buat check up ya. So AJN ada menawarkan package-package untuk
melihat kepada risk factor kepada jantung. Yang kalau tadi kita berbincang mengenai genetik, sekarang pecahannya kalau yang disebabkan oleh gaya hidup ini, apa makanan, exercise yang doktor cakap tadi. Jadi bila seseorang itu orang kata tanda-tanda ataupun simptom seseorang itu terkena jangkitan sakit jantung ni pada awal-awal awal-awal fasa dia. Okey, so soalan yang bagus ya. Alright, so orang kata antara tanda-tanda awal bukan tanda serangan jantung tapi tanda-tanda awal apabila kita melakukan satu aktiviti kita mendapat simptom. Okey, so antara simptom tu ialah kita rasa mungkin ada sakit dada ataupun orang kata very mild lah mungkin ataupun kita naik tangga biasanya kita lari-lari kita naik tangga biasanya okey tapi sekarang ni saya rasa macam terlalu penat ataupun peluh berlebihan ataupun sesak nafas yang kata lebih daripada biasa. Itu antara tanda-tanda awalnya. Okey. Maksudnya kalau orang itu tanda-tanda awal itu kalau pergi hospital dia kata awak ni stroke, adakah ia sama dengan tanda sakit jantung? Okey, so kalau saya nak explain dengan lebih lanjut stroke ni dia punya penyakit tu lebih kurang sama. Ia disebabkan oleh salur darah ke otak yang telah mengecil lah. So kalau penyakit jantung maknanya salur darah ke jantung tu mengecil. Okey, so dia punya penyakit tu lebih kurang sama. So serangan jantung, serangan otak ataupun stroke, dia punya cara penyakit tu terjadi sama juga. Oh, maksudnya dia sedikit berbeza. Ya, maknanya organ dia berbeza. Organ dia berbeza. Satu ke jantung, satu ke otak. Dia lain. Jadi dalam keadaan ini, katakanlah seorang itu telah pun mengalami simptom dan kami, contohnya saya adalah orang yang berada di sekeliling. Apakah basic life support yang perlu saya tahu untuk selamatkan dia? Okey, alright. So selalunya kalau saya nak explain kata senario lah. Senario ni selalu ketika mungkin orang tengah bersukan. Katakan bermain badminton ataupun bermain bola sepak ke ataupun futsal dan kita tengok kawan kita macam lebih mengah daripada biasa ataupun kita tengok dia duduk diam, mungkin dia mengurut dada So ini antara tanda-tanda yang kita perlu ambil tahulah, mungkin tanya khabar apa masalahnya dan kalau dia ada tanda-tanda simptom tu kita suruh dia berehat dulu, okey, dan saya rasa kalau simptom tu tidak berlalu maksudnya masih lagi nampak macam tak kena saja, maka kena bawa dia pergi hospital dengan segera. Maksudnya kalau saya berada pada situasi itu, perkara pertama saya harus lakukan call ambulance. Okey, saya rasa untuk call ambulance tu kalau kawan kita lah dia cakap memang dia sakit dada, memang nampak not okey lah So ini serangan jantung yang tanda awal tadi lain So tanda awal tadi mungkin dia rasa sakit sedikit, lepas tu dia tendensi dia nak berehat. Okey, so masa tu kita bagi dia rehat, mungkin kita boleh bawa dia ke hospital. Tetapi kalau yang memang nampak memang tak okey lah berpeluh-peluh, sesak nafas dia mencengkam dada, maka bolehlah kita menelefon ambulans untuk mengambil pesakit itu. Itu antara sedikit gambaran tentang apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai sakit jantung, apakah faktor-faktor penyebabnya dan juga apakah simptom terhadap sakit jantung. Kalau anda ada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, boleh saja letakkan komen di Facebook. Saya baca komen anda ini. Terima kasih kepada yang menonton, ramai yang sebenarnya menonton kita sekarang. Sesi ilmu beginilah harusnya anda perlu share dan terus sebarkan maklumat sebegini. Nanti saya akan bacakan soalan itu dan Dr. Farina akan jelaskan kepada anda. Kita sambung lagi doktor. Kalaulah dalam keadaan tadi, dalam keadaan doktor letak situasi bersukan. Jadi apabila seseorang itu bersukan, tiba-tiba dia ada simptom sakit jantung itu, peluhnya banyak, sesak nafas dan sebagainya. Saya apakah kesan kalau saya lambat bertindak? Lambat bertindak itu, jangka masa lambat itu pula bagaimana? Okey, so di sini saya nak selitkan sedikit statistik sebab IJN ni kita ada banyak mengumpulkan data. Okey, so dari data tersebut kami dapati bahawa apabila rakyat Malaysia ni dia mengalami simptom sebegini, kadang-kadang mereka lewat untuk datang ke hospital. Kadang-kadang mereka pergi ke klinik yang bagi saya tidak berapa sesuai So dan jangka masa itu kadang-kadang lewat sehingga 3 hingga 4 jam. So ada juga yang kata disuruh untuk pergi ke hospital tetapi pulang ke rumah dulu untuk menyelesaikan faktor-faktor di rumah dulu sebelum nak sampai ke hospital. Jadi tendensi orang kata orang Malaysia ni macam
mungkin dia tidak rasa benda tu sebagai satu yang emergency ataupun urgent untuk dia datang ke hospital, ataupun dia nak pergi klinik dulu untuk siasat. Okey, so bagi saya di dalam perkara masalah jantung atau serangan jantung ni perlulah disegerakan. Memang tak boleh tunggu. Okey, tetapi masalahnya ialah kadang-kadang perasaan tu dia rasa dia tak sure. Ya, betul. Ya ke saya sakit jantung ya? Ya ke saya sakit jantung? So mungkin dia ada unsur-unsur denial di situ. Jadi the best thing kalau rasa serba tak kena, something yang betul-betul bukan kebiasaan, maka pergi ke hospital dengan keadaan segera. Sebab itulah kesedaran yang kita wujudkan sekarang melalui rancangan sebegini. Mungkin agak singkat, tetapi inilah satu cara untuk IJN terus memperkasakan kesedaran kepada masyarakat awam tentang bagaimana untuk anda ketahui orang di sekeliling anda mengalami simptom sakit jantung. Ada satu komen di Facebook ini daripada Daud Mansur, katanya sakit jantung nampaknya bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Dulu kita tak dapat kesan dengan efisien. Sejak IJN lebih ke hadapan, banyak yang dapat kita kesan dengan lebih holistik dan juga lebih luas. Betul? AJN merupakan satu pusat yang banyak menyelesaikan masalah jantung di Malaysia ini, dan juga seperti awal yang saya katakan tadi, kita juga akan membincangkan tentang satu pusat, iaitu pusat sakit jantung atau Heart Attack Center di sini, yang mana ia boleh menyelesaikan banyak permasalahan mengenai jantung. Apa kata kita mulakan terus dengan Heart Attack Center? Doktor, silakan. Alright. So alhamdulillah pada tahun 2019 pada bulan April, IJN telah melancarkan 24-hour Heart Attack Center. Okey, bukan bermaksud sebelum ni kami tak pernah merawat heart attack. Selama 26 tahun kami sebenarnya telah merawat heart attack ya. Tetapi kami melihat kepada proses dan kami melihat kepada penyelidikan antarabangsa, apakah rawatan yang terbaik, yang paling maju untuk merawat heart attack ya. Jadi beberapa perkara ya. So apabila kita kata 24-hour heart attack center, bermaksudnya kami telah mendedikasikan sebuah ambulans iaitu bekerjasama dengan First Ambulance Service untuk mengadakan perkhidmatan pra-hospital, di mana apabila anda memanggil ambulans ini akan datang ke rumah anda dan melakukan ECG di rumah. So Rizwan boleh bayangkan dia dapat tahu bahawa pesakit itu mengalami heart attack sebelum sampai di hospital. Maksud di rumah dengan adanya ambulans tersebut. Ambulans tersebut mempunyai peralatan ECG, dan ECG ni iaitu yang orang kata yang macam ulat-ulat tu lah ya. Okey. Graf tu. Maksudnya graf ni yang menunjukkan sama ada pesakit itu heart attack ke tidak. Kita mula ini wajib. Ini wajib untuk kita diagnosekan heart attack tu. So sekarang ni biasanya you pergi klinik, mungkin klinik buat, you pergi hospital baru nak buat, tetapi ni you panggil ambulans datang dan buat di rumah anda, dan ECG ni dia transmit kepada kami di IJN. Jadi di IJN kita dah dapat nampak ECG tu, kita tahu pesakit tu heart attack sebelum dia sampai, dan untungnya ialah kita get ready sebelum dia datang. Sebab dia punya treatment, saya akan cerita selepas ni lah ya. Treatment tu memerlukan penyediaan. Penyediaan satu tempat ya. So staff dan tempat tu bersedia. Bila pesakit sampai, kami dah menunggu staff tu. Kami dah menunggu pesakit tu. Okey, sebelum kita spesifikkan lagi bagaimanakah treatment ataupun rawatan yang akan dilakukan selepas daripada doktor telah pun mengetahui trend graf jantung dia. Bahasa orang biasalah. Ada satu soalan ni doktor, daripada Nur Mawarni. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, adakah masalah injap bocor boleh terkena serangan jantung? Okey. So penyakit jantung ni banyak ya. Kalau kita tengok even jantung ni, dia ada chamber, orang kata ruangan, dia ada salur darah, dia ada injap. So penyakit jantung ni merangkumi semua, orang kata anatomi jantung ni lah. Jadi penyakit injap ni dengan penyakit serangan jantung ni sebenarnya agak berbeza. Okay, kalau saya nak explain, penyakit serangan jantung ni sebenarnya kita tengok pembuluh darah di jantung ni ada mungkin 3 yang orang kata utama, yang main lah ya. Dan apabila terdapat tersumbatnya salah satu salur darah ni, ini dinamakan serangan jantung. So dia lain daripada injap. Injap berada di dalam. Di dalam chamber tu sendiri. Nanti doktor akan perhalusi lagi jawapan tersebut. Banyak lagi kita
kita akan bincangkan, tetapi sebelum itu kita berehat seketika. Jangan lupa kalau anda ada apa saja soalan, terus saja berkomunikasi dengan kami di Facebook Institut Jantung Negara. Di ruangan komen letakkan soalan anda. Kita kembali selepas ini. Kembali terus bersama dengan kami. Hari ini kami akan mengupas tentang Heart Attack Center di Institut Jantung Negara. Kalau separuh masa pertama tadi kita telah bincangkan apakah itu sakit jantung, apakah simptom dan juga apakah rawatan yang harus kita lakukan. Untuk separuh masa kedua ini kita akan memperincikan lagi apakah rawatan dan juga kaedah-kaedah yang dilakukan khususnya di Heart Attack Center Institut Jantung Negara ini. Dr. Farina akan terangkan, dan juga saya rasa dalam kita menceritakan tentang rawatan yang ditawarkan di Heart Attack Center ini, saya rasa dia boleh bergabung dengan soalan daripada penonton kita ini, Muhammad Zul Amin. Dia kata, IJN ada ke buat kolaborasi dengan hospital-hospital kerajaan di Malaysia berkaitan dengan Heart Attack Center? Jadi rawatan itu hanya khusus di Heart Attack Center ataupun ada kolaborasi lain rawatan tersebut? Alright, terima kasih kerana soalan tu ya. Okey, so pertama sekali saya ingin ceritakan tentang rawatan ya. So kita dah tahu tadi salur darah utama tu tersumbat disebabkan faktor orang kata blood clot di situ ya. Jadi rawatan untuk heart attack ni ialah kita nak buka balik saluran darah yang tersumbat tadi. Okey, dari segi rawatan ini sebenarnya ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah memberi satu ubat untuk memecahkan gumpalan darah tu. Okey, so kita dapat flow balik dalam salur darah tu. Dan cara kedua kita panggil primary percutaneous coronary intervention, tapi kalau nak nama pendek dia kita panggil dia angioplasty je. Angioplasty okay, apa yang tahu? boleh ingat. So angio ni bermakna salur darah, plasty ni maknanya pembukaan salur darah tu. Okey, so di IJN kita ada dua rawatan ini. Okey, di seluruh Malaysia antara dua rawatan ini, rawatan angioplasty ni orang kata hanya 10% pesakit sahaja yang mendapat rawatan ini. Ini disebabkan atas faktor rawatan ini tidak dilakukan di hospital-hospital sejagatlah. Okey. So di IJN kenapa kita boleh melakukan rawatan ini? Kita ada kepakarannya ya, doktor kardiologi, pakar kardiologi kita ada 18 orang ya. Tidak ada hospital di satu Malaysia di mana ada 18 orang pakar kardiologi. Okey, so pakar kardiologi ni kita bekerja atas panggilan. Maknanya pukul 3 pagi dia perlu datang, dia akan berada di IJN untuk melakukan rawatan ini. Okey. Alright, so antara dua rawatan ni satu ialah memberi ubat dan satu ialah angioplasty. Angioplasty memberi orang kata outcome yang lebih baik. Okey, so ini based on research satu dunia lah. Okey. So itu specialnya di IJN, kita boleh memberi rawatan ini 24 jam sehari, hari Minggu, hujung minggu, tengah malam, awal pagi, rawatan ini tetap ada. Jadi dari segi kolaborasi dengan hospital lain itu bagaimana? Kolaborasi dengan hospital kerajaannya. Di tahun 2014 kami melakukan kolaborasi dengan Hospital Kuala Lumpur di mana
mana-mana pesakit mereka yang mendapat serangan jantung dan memenuhi kriteria yang boleh dapatkan rawatan angioplastik ini, mereka akan dirujuk dan dihantar secara segera ke IJN. Dan kita melihat dari kolaborasi ini, waktu untuk mendapat rawatan ni makin lama makin pendek, makin lama makin, so kita punya proses tu makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Dan kalau nak tengok international standard, dia kata time anda sampai ke hospital dan time anda mendapat angioplastik ni sepatutnya less than 1.5 jam ataupun 90 minit. Dan saya berbangga untuk menyatakan bahawa di IJN ni less than 60 minutes, less than 50 minutes, ya. Okey. Kita sambung. Ada satu lagi soalan ini daripada kata selebriti tanah air ni, Sarimah Ibrahim menonton kita. Terima kasih banyak-banyak Sarimah Ibrahim. Some people say pricking the finger can help stroke victims. What do you say to this? Okay, so the problem dengan internet ni, banyak orang kata banyak fakta yang tiada authority. Ya, fakta yang tiada authority, kita tak tahu dari mana dia punya punca, ya. So dari pembelajaran saya sebagai seorang doktor dan dari segi saintifik, tidak ada orang kata evidence ataupun bukti ataupun international study yang mengesyorkan cara ini untuk rawatan stroke. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin bila perut tu dia terasa macam nak bangun, saya pun tak tahu sebenarnya. Tersedar. Mungkin dia sedar, saya tak tahu. Apapun itu mungkin mitos. Apa yang Mungkin disampaikan oleh doktor itu merupakan cara yang betul daripada tadi. Kalau nampak je kecemasan itu, apa yang kita harus lakukan? Datang ke hospital. Datang ke hospital. Ada lagi satu soalan ini daripada Aron. Salam, saya dah 3 tahun bypass. Impaknya saya kerap rasa dada ketat, tak selesa tapi tak sakit. Manakala diabetes dan hipertensi terus meningkat walaupun makan ubat dan insulin. Nafas gak sesak dan pendek, tak boleh naik tangga ataupun exercise, penat sangat. Okey. Alright. Macam mana ni? Masalah berat ni. Saya baca pun rasa kita terasa, ya? Kita terasa. Okey, so actually ini yang saya nak ceritakan, ya. Kalau kita berbalik kepada statistik tadi, kita kata umur 40-an, umur 30-an, malah umur 20-an dah terkena serangan jantung, ya. Saya rasa tahun lepas saya terlihat umur 29 tahun nak masuk untuk bypass. 29 tahun, saya macam mana ni, ya. So masalahnya begini, apabila mungkin dia terkena serangan jantung dan menyebabkan kerosakan jantung, maknanya mungkin dia datang lambat. Okey, dia tidak mendapat rawatan secara segera dan terjadilah kerosakan jantung itu, ya. Maknanya pam ni yang sepatutnya mengepam darah beroksigen ke seluruh badan, ya. Dia memberi bekalan ke seluruh badan, ke organ-organ vital termasuk otak, ginjal, paru-paru dan sebagainya. Sekarang dia lemah. So apabila dia lemah, kita akan rasa begitulah, cepat penat dan sebagainya. So di sini saya nak kaitkan umur itu dengan penyakit jantung. So bayangkan umur dia 30-an, 40-an, dia dah jadi macam ni. So bayangkan berapa tahun jangka masa hidup dia berpandukan dengan ubat, dengan follow up, dengan orang kata masalah jantung yang tidak berfungsi dengan baik, ya. Macam mana dia nak melakukan kerja seharian, macam mana dia nak pergi kerja, macam mana dia nak menjaga kesihatan diri. So impact sakit jantung ni kepada negara kita sebenarnya sangat besar. Lagi satu soalan ini, tadi doktor juga mengatakan Heart Attack Center ini mempunyai ambulans khas. Soalan ini sesuai, dia kata berapakah jarak yang sesuai atau selamat antara IJN dengan pesakit untuk dapatkan jarak yang doktor cakap tadi tu bawah 90 minit. Kalau katakanlah IJN ni berada di Kuala Lumpur. Ya, betul. Pesakit itu berada di Pahang contohnya. Macam mana? Dia macam mana tu? Okey, alright. So apabila kita call ambulans, dia ada dua cara lah. Satu ialah 999. 999. Okey, so itu nombor kecemasan satu negara. Okey, apabila kita call 999 ni atau 999, sebenarnya kita boleh akses kepada ambulans, bomba ataupun polis, ya. Okey. Apabila wakil perubatan yang menerima panggilan 999 ini, dia akan triage panggilan tu. Dia akan tanya apakah masalahnya. Kalau dia kata sakit dada, maka triage ataupun keutamaan diberikan kepada pesakit yang mengalami sakit dada dan mereka akan menghantar ambulans secara segera. Okey. Kita tengok kepada keadaan pesakit apabila ambulans tu sampai. Okey. Katakan hospital IJN dengan anda ni mungkin 50 km dan keadaan anda sangat
tenat, masa mungkin tekanan darah rendah ya, dan mungkin ada unsur-unsur tidak stabil di situ, maka ambulans itu akan membawa anda ke hospital kerajaan besar yang terdekat. So prinsip dia ialah ke hospital paling dekat bersesuaian. Okey, so itu prinsip dia lah. Ya. Jadi jangan bimbang kerana sistem kesihatan di negara Malaysia ini memang tersusun rapi dan mengikut prosedur standard antarabangsa, dan juga sistem kesihatan di negara kita antara salah satu sistem kesihatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Soalan seterusnya, Doktor. Banyak soalan sebenarnya, tapi saya tak tahulah sama ada kita cukup masa ataupun tidak. Tapi kita cuba. Salam Dr. Farina. Apakah masalah injak bocor ini juga menjadikan penyakit yang dapat memperberat penderita virus COVID as comorbid? Ulang je. Okey, baca kat sini. Salam doktor, apakah masalah injak bocor ini juga menjadikan penyakit yang dapat memperberat penderita virus COVID as comorbid? Okey, so sekarang ni hangat tentang COVID lah. Okey. Perlu saya streskan ya. So penyakit COVID dia satu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit, dan of course sekarang ni kita nampak peningkatan kes dan banyak kerisauan dan kebimbangan di antara rakyat tentang penyakit COVID ni lah ya. So soalannya dia tanya, adakah penyakit lain akan membebankan seorang pesakit yang sedang mengalami COVID? Yes. Of course. Sudah tentu sekali kalau kita tengok kes-kes kematian lah ya. Kalau kita tengok kes-kes kematian yang Tan Sri DG memberi update setiap hari, kita tahu kita tahu umur pesakit tersebut, jantina, dan juga kes komorbidnya. Okey, so komorbid yang sering diperkatakan ialah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Jadi secara amnya kalau anda ada penyakit, ia akan membebankan seorang pesakit COVID, itu sudah tentulah. Dan itu pun kalau kita lihat kes kematian yang dari seluruh dunia pun, kebanyakan kes kematian yang telah pun dicatatkan itu adalah secara backgroundnya memang ada penyakit-penyakit yang doktor sebutkan sebentar tadi. Soalan seterusnya doktor, daripada Amar Udin, saya pernah buat angioplasti, angiogram dan ada stent. Saya kerap rasa kurang selesa dan perlukan spray untuk redakan rasa sakit. Adakah saya perlu buat bypass? Okey. So begini ya, kalau kita so dia dah buat angioplasti, angiogram lah, maksudnya dia dah buat treatment pembukaan saluran darah itu ya. Akan tetapi nampak seperti dia masih ada simptom lagi yang memerlukan ubat yang dinyatakan dia spray di bawah lidah ya. Sebenarnya ubat spray ni dia membuka, dia macam mengembangkan saluran darah kita supaya kita rasa lega daripada perasaan sakit dada. Okey. So bagi pesakit ni saya nasihatkan untuk bertemu kembali dengan pakar jantung kerana pesakit yang seperti ini perlukan assessment, sebab kita tak tahu dah berapa tahun dia melakukan stent, mungkin 10 tahun ya, mungkin faktor risiko dia lain, darah tinggi atau kencing manis yang kurang dikontrol ya. Jadi kemungkinan untuk berlaku narrowing itu masih ada lagi ya. So dia perlu jumpa balik dengan pakar jantung, ceritakan simptom-simptom itu, dan mungkin pakar jantung itu akan menasihati apakah tindakan selanjutnya, sama ada perlu lihat kembali saluran darah itu dengan ada macam-macam cara ya. Okey doktor. Soalan yang terakhir daripada Facebook. Terima kasih kepada Isa Hamzah kerana bertanya. Salam Dr. Farina, adakah paroxysmal atrial fibrillation dikira sebagai serangan jantung, terutamanya untuk seseorang yang menghidapi darah tinggi tetapi sihat dan aktif, tiada masalah sampingan seperti kolesterol, diabetes, kidney dan lain-lain. Degupan jantung tidak sekata tetapi pernafasan masih lagi normal. Macam mana doktor? Okey. So adakah sebagai serangan jantung? Okey. Yang disebutkan dikata degupan jantung tidak sekata, itu yang paroxysmal atrial fibrillation. Paroxysmal atrial fibrillation. Maksudnya degupan jantung dia tidak sekata. Okey, boleh disebabkan beberapa faktor lah ya. Okey, so soalan dia, adakah dianggap sebagai serangan jantung? Tidak. Dia mungkin maknanya jantung tidak sekata tu banyak sebab dia. Darah tinggi yang menyebabkan jantung tu menjadi lebih besar dan menyebabkan rhythm dia out. So ini antara faktor. So degupan jantung yang tak normal dengan
penyakit serangan jantung dia bukan perkara yang sama. Oh, okey. Saya harap dapat menjawab persoalan itu. Soalan yang terakhir, doktor, kita bercakap tentang Heart Attack Center di sini. Apakah bidang kepakaran yang ditawarkan di Heart Attack Center ini secara spesifiknya yang tiada di hospital lain? Okey, alright. Itu yang saya sebutkan tadi. Salah satunya ialah ambulans khas untuk merawat pesakit jantung. Tadi kita ada terterakan nombor emergency untuk dipanggil, jangan panggil direct telefon IJN So nombornya ialah 1-300-88-5111. Okey, so ambulans ni adalah ambulans khas yang ditugaskan untuk mengambil pesakit yang mengalami sakit dada, dan saya katakan tadi melakukan ECG dihantar kepada kami bersedia, get ready. Kalau dia sakit jantung, bila dia sampai, rawatan untuk angioplasti tadi akan dilakukan dengan kadar segera, insyaAllah. Ya, so itu special dia. Itu specialnya. Yang satu lagi lah sebelum kita berakhir, kita nak biar semua soalan itu dijawab. Bagi mereka yang ada faktor genetik, awal-awal tadi kita terbincang tentang faktor genetik ataupun berisiko sakit jantung. Apakah tes ataupun saringan yang perlu dilakukan untuk memastikan mereka tidak mempunyai sakit jantung ataupun dapat tahu daripada awal? Umur berapa itu, doktor, kita dah start? Okey, soalan yang bagus bagi saya disebabkan faktor data tadi, kita kata 40 tahun ke atas tu dah ada ramai yang meninggal disebabkan sakit jantung. Okey, so bergantung kepada kita punya risiko. Maknanya mungkin umur dia 30-an tetapi dia ingin melakukan sukan berat, ataupun mungkin umur dia 40-an, dia ingin memastikan dia tidak berisiko seperti ayah dia yang sakit jantung. So saya syorkan umur 30-an atau 35 ke atas tu datanglah untuk melakukan check up check-up jantung. Di IJN kita ada menawarkan khusus check-up jantung yang merangkumi blood test, stress test yang berlari itu, ECG, chest x-ray dan sebagainya. Ni ramai satu lagi soalan yang saya rasa orang nak tahulah. Kalau dah katakan ambulans itu special, ambulans itu perlu dibayar ataupun free ataupun bagaimana? Soalan sensitif, so buat duit ni kan. Tapi tak apalah, kita cuba jawab. Okey, so bagi perkhidmatan ambulans ni, apabila anda call ambulans ni, dia akan memberi quotation harga berdasarkan jarak daripada IJN. Itu dia punya jawapan pendek lah. Okey, itu dia jawapan pendek. Untuk mengetahui tentang lebih lanjut tentang Heart Attack Center ini, anda boleh saja ke laman web Institut Jantung Negara dan mengetahui secara detail, secara terperinci apa yang ditawarkan di pusat jantung, di Heart Attack Center Institut Jantung Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farina Muhammad Saleh, pakar perubatan kecemasan Institut Jantung Negara. Hampir 40 minit kita bersama hari ini. Biasanya 30 minit, doktor, tapi hari ini sesi kita pada hari ini sebenarnya mendapat banyak feedback dan juga soalan-soalan yang saya kira bagus untuk kesedaran kita, supaya kita tahu orang di sekeliling kita itu mengalami simptom, ataupun kita sendiri pun kadang-kadang kita tak tahu, tapi dengan sesi ini insya-Allah kita akan tahu dan kita sihat. Apa yang penting, kita sentiasa doakan diri kita sihat. Jangan lupa anda semua, kalau bulan ini kita memberi fokus kepada kesihatan jantung, untuk bulan depan kita akan memberi fokus kepada diabetes. Apakah rawatan yang perlu dilakukan, apakah tanda-tanda, apakah simptom, dan banyak lagi akan kita bincangkan selama 4 minggu. Jangan lupa untuk terus saja bersama dengan kami di Heart Chat Saving Life Series setiap hari Rabu pukul 11 hingga pukul 11.30. Jangan lupa jaga diri, insya-Allah kita akan selamat. Assalamualaikum.